Misalnya yang lain, Tuan Guru kata pada zaman dahulu racun ini tak ada lagi pam. Jadi mereka letak dalam baldi racun dicampur dengan air. Selepas disiram pada pokok-pokok, oleh kerana kita yakin baldi itu bekas racun, walaupun sudah tidak ada dalam baldi itu, kita tidak akan minum air ataupun mencebuk air daripada baldi itu. Tindakan kita adalah kita basuh dahulu baldi itu. Kerana kita yakin baldi itu terkena racun, walaupun tidak dapat dilihat oleh mata. Oleh kerana bekas pada baldi itu ada racun, maka kita dengan keyakinan itu, tindakan kita tidak akan minum daripada bekas itu, tidak akan menyentuh baldi itu tanpa dibasuh dahulu dan sebagainya. Jadi kita basuh dahulu atas keyakinan kita terhadap apa yang kita percaya pada baldi itu. Begitu juga kita, apabila kita beriman dengan iman yang sahih, yang betul, maka tindakan kita itu akan adalah respon daripada apa yang kita percaya. Jadi tidak betul kalau kita kata walaupun saya buat dosa, hati saya baik. Tak betul begitu. Kerana disebut bahawasanya apa yang terdapat dalam hati akan terpancar pada anggota badannya. Sebab itulah ayat Al-Quran surah Al-As tadi tidaklah dimulakan alladzina amilus salihat wa amanu, tidak begitu, tetapi dimulakan dengan alladzina amanu wa amilus salihat, beriman dahulu barulah beramal soleh. Tetapi bagi orang yang beriman saja tidak beramal soleh, tidak boleh dikategorikan sebagai orang yang berjaya, masih rugi lagi. Mesti kita lakukan amal soleh supaya tidak tergolong di kalangan orang-orang yang rugi. Jadi Tuan Guru sebut, orang yang rugi ini bukanlah orang yang rugi meniaga, rugi bisnesnya. Orang yang rugi ini bukanlah orang yang kehilangan harta dan sebagainya, tetapi orang yang rugi ini orang yang tidak beramal dengan 4 sifat itu. Ya apa? Sifat beriman kepada Allah, beramal soleh, berpesan-pesan dengan kesabaran, berpesan-pesan dengan kebenaran. Baik, seterusnya almarhum Tuan Guru menerangkan bahawasanya beramal soleh ini mestilah ada niat yang betul dan cara yang betul. Jadi amal ini bermakna buat. Sama ada kita mencakul tanah, berniaga, atau sebarang gerak-geri kita lakukan, walaupun tidur sahaja, semuanya dikira beramal. Apa yang sudah diamalkan? Tidur. Jadi ada apa yang diamalkan? Sedang menyangkut tanah, atau dia sedang menjual. Yang membezakan amalan-amalan tersebut adalah as-salihat wa amalus salihat. Amal itu semua dikira amal, tapi bezanya adalah amal soleh ataupun amal yang jahat. Itu saja beza dia. Baik, kalau beramal, semua orang beramal belaka. Semua aktiviti kita termasuklah sedang bernyawa, yakni sedang bernafas ini, tarik nafas, keluar nafas, itu tandanya kita sudah beramal. Cuma adakah kita bernafas itu untuk perkara-perkara yang baik ataupun perkara-perkara yang jahat? Kalau kita bernafas itu sambil melihat orang bermain judi, itu tandanya kita sedang beramal jahat. Tetapi kalau kita bernyawa sambil belajar, bernafas sambil belajar atau mengajar, itu tandanya kita sedang beramal soleh. Jahat atau baik ini satu amalan bukannya tergantung kepada kita. Kalau begitu tiada gunanya Allah Ta'ala mengirimkan Nabi. Sejak beratus ribu juta tahun dahulu Allah Ta'ala mengirimkan Nabi-Nabi atas dunia. Banyak nombor disebut. Sebelum seseorang Nabi itu mati, meninggal dunia, entah berapa kali menangis dan berapa kali mereka dianiaya oleh orang. Jadi apakah tujuannya? Jadi amal baik itu bukan dikira kepada kita, tetapi dikira kepada penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi apa juga amal itu diamalkan atas piawaian ataupun atas ukuran Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Jadi tidak boleh kita nilai amal soleh itu atas fikiran kita sahaja. Saya rasa sekadar itu sahaja untuk tafsiran bacaan buku tafsir Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat. Saya fikir apa yang terkandung dalam buku ini oleh almarhum Tuan Guru yang kita salin semula daripada kuliah beliau setiap hari Jumaat itu dapat dibaca oleh semua dan dapat dipahami setiap ayat Al-Quran yang kita baca setiap hari, yang kita dengar setiap hari. Tuan-tuan boleh dapatkan supaya setiap apa yang kita baca bermula dari Bismillahirrahmanirrahim sehingga Waladhdallin itu di dalam sembahyang kita dapat dipahami dan kita dapat khusyuk di dalam solat kita.